Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Murifin bin Hafiz, pakar perubatan sukan dari Region Rehab Hospital. Kami di sini menyediakan rawatan intervensi dan rehabilitasi bagi masalah-masalah muskuloskeletal seperti kecederaan dan kesakitan yang melibatkan sendi, otot, ligamen dan sebagainya. Jadi kepada semua, jika ada sebarang masalah sakit kaki, lutut, bahu, pinggang dan sebagainya, boleh dah datang ke sini untuk membuat pemeriksaan dan mendapatkan rawatan yang kami tawarkan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berminat dan menonton perkongsian saya ini. Moga-moga bermanfaat kepada semua. Hari ini saya akan membincangkan satu tajuk yang sangat relevan kerana kita tahu seluruh dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Jadi tajuk saya pada hari ini adalah norma baharu penjarakan sosial dalam bersukan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi kepada isi topik yang ingin saya kongsikan, kita semak dahulu beberapa fakta berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi virus COVID-19 ini dikenali juga sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ia adalah sejenis jangkitan virus yang menyebabkan radang paru-paru dan mula dikesan pada penghujung tahun 2019 di Wuhan, China. Virus COVID-19 ini boleh tersebar melalui titisan pernafasan ataupun kita panggil droplet. Sehingga kini 10 juta penduduk dunia telah pun dijangkiti dan mengakibatkan 500,000 lebih kematian. Individu yang telah dijangkiti virus COVID-19 ini biasanya akan mengalami beberapa gejala ataupun simptom. Antara yang biasa kita dengar adalah mereka mengalami demam, batuk dan kesukaran bernafas. Mereka juga boleh mengalami keadaan rasa menggigil, sakit-sakit badan, otot, sakit kepala, sakit tekak dan juga mengalami kehilangan deria bau atau rasa. Statistik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan bahawa 85% pesakit adalah tidak bergejala. Perangkaan ini sedikit membimbangkan kerana kita tidak sedar bahawa mungkin orang di sekeliling kita kelihatan sihat tapi sebenarnya mereka adalah pembawa virus COVID-19 ini. Dan lebih malang lagi, mereka tidak sedar mereka menyebarkan virus ini kepada orang-orang yang berisiko seperti kanak-kanak dan juga warga emas. Seperti yang saya katakan tadi, virus COVID-19 ini tersebar melalui titisan pernafasan ataupun droplet. Selain daripada kita bercakap face to face berhadapan dengan orang lain, apabila orang yang telah dijangkiti itu batuk atau bersin, mereka yang berada dalam jarak 1 meter juga berisiko untuk dijangkiti. Sebab itu kita sarankan norma baharu seperti memakai topeng muka dan menjaga penjarakan sosial. Ia juga boleh berlaku apabila seseorang menyentuh permukaan yang telah tercemar. Virus akan memasuki tubuh mereka menerusi lapisan mukosa apabila mereka menyentuh hidung, mata atau mulut mereka. Satu penerbitan daripada New England Journal of Medicine, mereka melihat bagaimana berapa lama virus COVID-19 ini boleh bertahan di atas sesuatu permukaan. Pada permukaan kertas dan tisu, virus ini boleh bertahan sehingga 3 jam. Pada permukaan kayu dan besi contohnya, ia boleh bertahan selama 2 ke 3 hari. Pada permukaan kaca, ia bertahan selama 4 hari dan kajian mereka pada permukaan luar topeng muka, virus ini boleh bertahan sehingga 7 hari. Oleh itu adalah amat penting untuk kita sentiasa menjaga kebersihan dan juga melupuskan topeng muka dengan cara yang betul dan tidak dibiarkan bersepah merata-rata. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan beberapa panduan dan saranan yang perlu diamalkan untuk mengurangkan kadar jangkitan virus COVID-19. Ini yang perlu kita jadikan sebagai satu norma baharu kehidupan kita. Secara amnya, mereka mengeluarkan menggalakkan kita untuk elakkan 3S dan mengamalkan 3W. Apa itu 3S dan 3W? 3S adalah kita perlu elakkan berada di tempat yang sesak. Yang kedua, mengelakkan berada di tempat yang sempit dan tertutup dan jangan bersembang dekat-dekat.
Kita digalakkan untuk mengamalkan 3W. Yang pertama iaitu wash. Kita perlu kerap mencuci tangan dengan air sabun. Cuci keseluruhan tangan dengan air sabun sekurang-kurangnya selama 20 saat ataupun gunakan hand sanitizer yang beralkohol. Kita digalakkan untuk memakai penutup mulut dan hidung jika bergejala, tetapi saya ingin galakkan anda semua sekiranya keluar ke tempat awam, pakailah topeng muka sebagai langkah yang lebih proaktif. W yang ketiga adalah warn, iaitu amaran. Kita perlu elakkan daripada bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Jangan batuk atau bersin menghala kepada individu lain ataupun tekuk dengan tangan. Kerana kebiasaannya tangan kita akan gunakan tangan kita menyentuh banyak benda dan kita akan menyebarkan virus tersebut. Jadi etikanya adalah apabila batuk, halakan muka kita ke lengan kiri ataupun kanan kita. Sentiasa lakukan disinfeksi ataupun sanitasi kawasan persekitaran dan juga peralatan kita. Jika tidak ada keperluan, duduk saja di rumah. Sekiranya kita tidak sihat ataupun bergejala, segera dapatkan rawatan di hospital. Okay, kita terus kepada jangkitan COVID-19 dalam aktiviti sukan. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Seperti saya telah terangkan tadi, cara penyebaran virus COVID-19 ini adalah melalui titisan pernafasan ataupun droplet. Jadi saya di sini bukannya untuk memberikan kata putus sama ada sesuatu aktiviti fizikal atau sukan yang anda semua ingin lakukan itu dibenarkan atau tidak. Sila rujuk kepada arahan oleh MKN, KKM dan juga Persatuan Sukan masing-masing. Apa yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana untuk kita membuat penilaian risiko jangkitan COVID-19 melalui aktiviti-aktiviti sukan tertentu. Sama ada risiko untuk kita mendapat jangkitan ini tinggi, sederhana ataupun rendah. Terdapat beberapa faktor yang perlu kita lihat. Antaranya yang pertama adalah nilai R0 iaitu kebolehjangkitan dalam komuniti. Nilai ini saya bagi contoh, sekiranya nilai R0 ini adalah 4, itu bermaksud apabila seseorang individu dijangkiti virus COVID-19, ia boleh menjangkiti 4 orang individu yang lain. Dengan kawalan pergerakan, contact tracing, saringan yang aktif, kita telah berjaya mendatarkan lengkuk jangkitan virus COVID-19. We have managed to flatten the curve. Dengan itu, sehingga bulan Mei, kalau tak silap saya, nilai R0 kita telah turun sehingga 0.3, iaitu boleh dikatakan rendah lah. Faktor yang kedua yang kita perlu lihat untuk menganalisa risiko jangkitan COVID-19 ini adalah keupayaan kita ataupun penganjur untuk mengawal dan mematuhi protokol serta SOP yang dikeluarkan. Untuk aktiviti sukan, saya difahamkan KKM telah mengeluarkan beberapa kategori protokol iaitu protokol am individu, protokol am pengurusan dan juga protokol am khusus. Jadi boleh rujuk di laman sesawang mereka. Faktor yang ketiga yang kita perlu lihat adalah jumlah peserta atau penonton di sesuatu fasiliti dan juga kawasan aktiviti. Sama ada berapa ramai orang dan berapa luas kawasan dan fasiliti tersebut. Faktor yang keempat yang kita perlu lihat untuk menentukan risiko jangkitan COVID-19 ini adalah jenis sukan. Sama ada sukan kontak iaitu sukan yang bersentuhan, sukan tanpa kontak ataupun sukan akuatik. Jadi contoh aktiviti sukan yang berisiko tinggi antaranya adalah aktiviti yang melibatkan bilangan peserta atau penonton yang ramai. Contohnya acara maraton atau triathlon. Perlawanan di stadium dengan penonton yang ramai dan bersesak-sesak seperti bola sepak, rugby, hoki dan lain-lain. Sukan kontak juga boleh kita kategorikan sebagai berisiko tinggi. Kerajaan masih lagi belum membenarkan aktiviti sukan kontak dilakukan. Walau bagaimanapun, pasukan-pasukan ini telah diberi kebenaran untuk memulakan latihan masing-masing tanpa kontak dan mengikut SOP yang telah ditentukan. Contoh sukan-sukan kontak adalah seperti sukan tempur atau combat, sukan bola sepak, hoki, rugby dan bola jaring. Squash juga kita boleh kategorikan sebagai sukan kontak kerana kalau kita lihat pemain squash itu dua-dua orang berada di dalam gelanggang kawasan yang sama. Sama juga apabila bermain badminton berpasangan.
Untuk aktiviti sukan yang berisiko sederhana, contohnya seperti aktiviti senam aerobik dan zumba, tetapi perlu mengikut protokol yang ditetapkan. Di sini saya ingin menunjukkan contoh bagaimana risiko jangkitan ini boleh berubah daripada sederhana kepada tinggi mengikut situasi tertentu. Sebagai contoh, aktiviti senam aerobik jika dilakukan di kawasan padang yang luas di mana penjarakan sosial dan juga SOP dapat dilaksanakan dengan baik, kita boleh anggap aktiviti tersebut berisiko sederhana. Tetapi sekiranya aktiviti senam aerobik ini dilakukan dalam tempat yang tertutup dan sempit, peserta yang ramai, adalah amat sukar untuk menjaga penjarakan sosial dan juga SOP dan protokol-protokol yang ditetapkan. Oleh itu, dalam situasi yang kedua itu, aktiviti ini kita boleh anggap berisiko tinggi untuk menyebarkan jangkitan COVID-19. Aktiviti-aktiviti sukan seperti berlari dan berbasikal dalam komuniti juga sudah dibenarkan dengan mengamalkan penjarakan sosial serta kebersihan diri dan peralatan. Apabila kita bersukan, kadar pernafasan kita akan meningkat. Ini akan menghasilkan lebih banyak titisan pernafasan dan droplet. Kajian-kajian telah dilakukan di luar negara walaupun kajian ini adalah di peringkat awal dan tidak khusus kepada melihat cara penyebaran wabak COVID-19, namun ia masih lagi boleh kita gunakan sebagai panduan untuk menentukan jarak selamat apabila kita melakukan aktiviti seperti berlari dan berbasikal. Apa yang mereka temui adalah apabila kita melakukan aktiviti berlari dan berbasikal, titisan pernafasan ini boleh tersebar lebih jauh daripada 1 meter. Contohnya, apabila seseorang yang berjalan laju atau brisk walking, atau titisan pernafasan ini boleh tersebar sejauh 4.5 sehingga 6 meter. Bagi aktiviti seperti berlari dan berbasikal pada kelajuan biasa, ia boleh tersebar sehingga 10 meter. Untuk aktiviti berlari pecut ataupun berbasikal dengan laju, titisan pernafasan ini boleh tersebar sejauh 20 meter. Oleh itu, kita perlu menambah jarak selamat apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini. Selain daripada menjaga jarak antara kita dengan pelari di hadapan, faktor lain yang kita perlu lihat adalah kedudukan kita apabila melakukan aktiviti tersebut. Mereka dapati sekiranya kita berada betul-betul di belakang orang yang berlari di hadapan kita, kita lebih terdedah untuk dicemari dengan titisan pernafasan orang di hadapan kita. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk apabila melakukan aktiviti larian ini, kita disarankan supaya berada di sebelah tepi daripada pelari di hadapan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Selain daripada itu, faktor-faktor lain juga perlu diambil kira walaupun sesetengahnya tidak boleh dikawal, contohnya seperti tiupan angin dan juga arah tiupan angin. Untuk aktiviti berisiko sederhana yang lain, antaranya adalah sukan tanpa kontak. Kita tahu ia sudah pun dibenarkan tetapi perlu mematuhi prosedur dan SOP tertentu. Contoh aktiviti sukan tanpa kontak adalah memanah, badminton perseorangan, bowling, menembak, golf dan gimnastik. Amalan kebersihan diri, sanitasi nyakuman tempat dan peralatan sukan perlulah dilakukan secara berkala. Kita disaran untuk mengelakkan daripada berkongsi peralatan, tuala dan botol air. Kita perlu amalkan penjarakan sosial, elakkan bersalam atau bersentuhan. Kurangkan interaksi sosial, maksudnya apabila selesai melakukan aktiviti sukan, kita disarankan supaya terus balik ke rumah, tidak ada lagi duduk lepak-lepak, borak-borak lagi. Kita perlu kawal jumlah individu di dalam premis ataupun kawasan aktiviti. Untuk aktiviti sukan yang dikategorikan sebagai untuk sukan akuatik, contohnya seperti sukan renang, terjun, renang irama, polo air atau kanu, ia sudah pun dibenarkan oleh kerajaan dengan protokol yang khusus. Sebenarnya kita tidak ada maklumat ataupun data berkaitan dengan cara penyebaran virus COVID-19 ini di dalam persekitaran akuatik. Oleh itu, kita perlu mengambil langkah yang lebih berhati-hati seperti menjaga penjarakan sosial dalam kolam renang, pakai topeng muka sebelum dan selepas memasuki kolam renang,
tidak meludah merata-rata dan lakukan ujian klorin air kolam setiap 2 jam beroperasi. Untuk aktiviti sukan yang berisiko rendah, contoh yang paling mudah adalah apabila kita bersukan bersama ahli keluarga ataupun isi rumah yang sama. Ini tidak mengambil kira sama ada ia sukan kontak, tanpa kontak ataupun sukan akuatik, kerana kita boleh consider sebagai selamat. Sedikit informasi berkaitan dengan topeng muka. Kementerian Kesihatan Malaysia dan WHO mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada keperluan untuk menggunakan topeng muka semasa bersenam. Adalah lebih utama untuk kita menjaga jarak sosial dan jangan rapat-rapat ketika melakukan aktiviti sukan. Apabila kita memakai topeng semasa bersenam, sedikit sebanyak ia akan menyukarkan pernafasan kita. Kita juga akan berpeluh dan topeng muka itu akan basah. Ini juga akan menyebabkan kuman mudah tumbuh pada topeng muka tersebut. Jadi secara kesimpulannya, norma baharu yang utama yang perlu kita titik beratkan adalah penjarakan sosial dalam bersukan. Selain daripada kita terus mematuhi protokol dan SOP yang telah ditetapkan, sentiasa elakkan 3S dan amalkan 3W seperti yang telah saya nyatakan tadi. Untuk itu, sampai di sini saja. Jika ada sebarang soalan dan kemusykilan, insyaAllah kita boleh bincang dan saya cuba jawab. Sekian, terima kasih.